Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah, pada minggu ketiga yang telah lalu, kita dah belajar berkenaan dengan 5 kaedah pertama, ejaan jawi, di mana ianya lebih tertumpu kepada penggunaan huruf-huruf vokal ataupun huruf-huruf saksi. Alif, waw dan ya. Okey, tetapi pada kali ini, pada minggu keempat, insya-Allah kita akan belajar lagi 5 kaedah, okey, tetapi berlainan sedikit. Okey, kita dah tak akan sentuh tentang huruf vokal, sebaliknya kita akan pergi kepada huruf-huruf jawi yang tertentu. Okey, contohnya untuk huruf K yang ada pada huruf-huruf Rumi. Okay, bila kita nak tulis dalam tulisan jawi, sama ada kita nak gunakan huruf kaf ataupun huruf qaf. Okay. Kira contohnya begitulah. Ini yang akan kita pelajari pada minggu ini. Okay, jadi saya mengharapkan anda semua dah buat ulang kaji, okay, dah buat latihan tentang 5 kaedah yang pertama tu. Okay, sebabnya pemahaman tentang penggunaan huruf vokal sangat penting untuk kita faham, untuk kita mudah memahami kaedah-kaedah yang akan kita belajar pada hari ini. Okey. Jadi kita sambung, okey, pada kaedah yang keenam, iaitu tentang penggunaan huruf K dan Ga. Sekiranya terdapat vokal A selepas huruf K dan G pada suku kata terakhir, maka kaedahnya adalah huruf alif yang mewakili vokal A hendaklah dibuang. Okey, tengok contoh yang diberikan. Nangka, harga. Okey, jadi ni ada dua-dua lah. Ada ka, ada ga. Okey, seterusnya. Tetapi jika perkataan tersebut merupakan perkataan pinjaman daripada bahasa lain, okey, ataupun ia adalah sejenis perkataan akronim, maka kaedahnya huruf alif tersebut perlu dikekalkan. Jadi ada dua situasi yang berbeza dan dua kaedah yang berbeza. Kaedah pertama perlu dibuang huruf vokal, kaedah yang kedua perlu dikekalkan huruf vokal tersebut. Okay, jadi apa contoh yang diberikan adalah kalau Amerika ni sebab dia adalah kata pinjaman. Okay, untuk tadika pula, ia adalah akronim. Akronim tu adalah kata singkatan. Okay, sebabnya kata asalnya adalah Taman Didikan Kanak-kanak. Jadi di short form kan jadi tadika. Okay, jadi sebab tu dia terkeluar daripada kaedah. Okay, saya tunjukkan contoh dulu. Okay, supaya lebih mudah faham. Baik, kita ambil contoh perkataan nangka daripada situasi pertama dan juga perkataan tadika daripada situasi yang kedua. Okey, kali ini saya akan lebih gunakan cara bagaimana untuk kita asingkan suku kata. Okey, seperti contoh. Okey, untuk perkataan nangka, kita ada dua suku kata. Okey, nang satu suku kata, ka satu suku kata. Okey, macam mana kita nak tahu ada berapa banyak suku kata dalam perkataan tertentu? Kita kena sebutkan dulu baru kita akan dapat tahu berapa banyak suku kata. Okey, contoh yang untuk tadika kita sebut ta satu suku kata sebab dia ikut sebutan. Kemudian di dua suku kata, ka tiga suku kata. Okey, jadi keseluruhan untuk perkataan tadika ada 3 suku kata. Okey, suku kata ni sangat penting untuk kita kenal pasti cara ejaan yang tepat. Okey, kita keluarkan dulu kaedah yang telah disebutkan tadi. Okey, kalau kaedah untuk situasi pertama adalah huruf vokal yang berada selepas huruf K
hendaklah dibuang. Okey. Untuk situasi kedua pula, huruf vokalnya perlu dikekalkan. Okey, sekarang kita cuba tuliskan, ejakan dalam ejaan Jawi. Jadi macam biasa sama, bila nak eja pun kita kena tengok balik suku kata yang ada pada perkataan Rumi tadi. Okay, the first one, nang kan? Okay, jadi kita eja nang. Okay, selesaikan dahulu suku kata pertama, baru masuk kepada suku kata yang kedua, ka. Okay, lihat. Nang satu suku kata, ka satu suku kata. Okay, kita dah ikut kaedah. Sebab kaedah mengatakan perlu dibuang huruf vokal yang ada selepas huruf kaf. Sebab tu kita tak letakkan huruf alif. Okay, untuk suku kata pertama ni, okay, anda boleh rujuk balik pada kaedah-kaedah yang kita dah belajar pada minggu lepas, iaitu pada kaedah KVK. Okay, rujuk balik. Kemudian insyaAllah anda akan faham kenapa kita eja nang tanpa huruf vokal alif. Okay, tengok balik. Baik, seterusnya untuk situasi kedua, tadika. Okay, tadika ni merupakan kata singkatan. Okay, sebab tu kaedahnya berbeza. Jadi kita cuba ejakan. Ikut suku kata seperti biasa. Ta, selesaikan dulu satu-satu. Di, okay, terus masuk pada kaedah. Kekalkan, jadi perlu ada alif. Ta, di, ka. Okay, ni dikatakan suruh kekal. Sebabkan itu kita kekalkan huruf alif itu. Boleh? Baik. Kita teruskan. Okey. Kaedah yang ketujuh adalah tentang penggunaan huruf ha. Okey, tapi seperti kita lihat di sini ada kaedah, ada bahagian A, okey, dan juga ada bahagian B pada slide seterusnya. Okey, kita pergi pada bahagian A dahulu. Bahagian A adalah untuk huruf ha yang pertama. Okey, maksud huruf ha pertama tu apa? Okey, jadi apabila bunyi ha terdapat pada suku kata pertama, okey, ini clue yang pertama, suku kata pertama daripada perkataan yang mengandungi lebih daripada dua suku kata. Okey, ini clue yang kedua, lebih daripada dua suku kata. Maka kaedahnya adalah huruf alif hendaklah dibuang. Okey, kita tengok di sini. Harimau ada berapa suku kata? 3. Okey, ha, ri, mau. Okey, sebab kita sebutkan dia 3 kali. Okey, sebab tu dia ada 3 suku kata. Okey, jadi kaedahnya adalah huruf alif yang ada pada suku kata pertama selepas huruf ha perlu dibuang. Sebab tu kita tengok ejaan ni tak ada huruf alif. Tetapi ada perkataan yang terkeluar daripada kaedah di atas. Okey, maksudnya bila dia terkeluar daripada kaedah, okey, secara automatik kaedahnya berubah. Okey, daripada dibuang, sebaliknya ia dikekalkan. Okey, contohnya apa? Contohnya adalah perkataan yang ada dua suku kata. Okey, sebab yang atas tadi dikatakan perkataan tu perlu lebih daripada dua suku kata kan. Harimau tadi ada 3 suku kata. Jadi kalau dia 2 suku kata, maka alif tersebut perlu dikekalkan. Okay, sebab tu kita lihat ada alif selepas huruf ha. Okay, ataupun ia adalah perkataan gabungan. Okay, maksudnya dia bukan kata dasar, bukan perkataan asal. Okay, hala tuju. Hala tuju ni daripada 2 perkataan lah. Hala 1, tuju 1. Sebab tu kita eja perlu ada huruf vokal selepas huruf ha. Okey, boleh?
kita pergi pada bahagian kedua dulu. Baik, bahagian kedua adalah huruf H yang kedua. Okey, maksudnya adalah apabila bunyi H terdapat pada suku kata kedua. Okey, tadi suku kata pertama kan? Yang ini suku kata kedua dan didahului dengan vokal A. Okey, H pada suku kata kedua, tapi depan dia ni ada huruf A. Maka kaedahnya adalah huruf alif yang ada pada suku kata pertama perlu dibuang. Jadi fokusnya adalah pada suku kata pertama, bukan pada suku kata yang ada huruf H. Okey. Tak apa, jangan confuse dulu, saya terangkan. Okay, jadi kita terus masuk kepada bahagian A dan bahagian B. Saya terus keluarkan contoh-contohnya. Okay, bahagian A kita ada harimau. Okay, harimau. Kemudian ada situasi kedua iaitu hari. Okay. Yang ketiga tadi yang kita belajar tentang bahagian B. Baharu. Okay. Macam biasa, apa-apa pun keluarkan suku kata dulu. Harimau. Hari. Baharu. Okay. Kemudian, okay, rujuk balik nota. Keluarkan pula dia punya kaedah. Okay, untuk harimau, kita fokuskan kepada H yang pertama. Okay, yang ada pada suku kata pertama. Lepas tu dia ada tiga suku kata kan? 1, 2, 3. Jadi kaedahnya adalah huruf alif perlu dibuang. Kita tuliskan dulu. Jadi kita tak kelirulah. Jadi contoh yang kedua ni sama juga, kita fokuskan kepada H yang pertama. Okay. Tetapi ia ada dua suku kata sahaja. Okay, jadi kaedahnya perlu dikekalkan huruf vokal. Baik. Okay. Okay, yang ketiga ni adalah berkenaan dengan H yang kedua. Okay, nampak? Beza kan? Yang atas tadi dua-dua adalah H yang pertama. Okay. Jelas? Okay, tapi untuk yang ketiga adalah H yang kedua. Nampak tak? Dia beza. Dia punya kedudukannya berbeza. Okay. Jadi kaedahnya tadi apa? Tengok balik nota. Kaedahnya adalah buangkan huruf vokal. Okay, yang ada pada suku kata ke berapa? Suku kata pertama. Okay, ini berbeza sikit lah. Okay, kita tengok kaedah ni dia akan fokuskan kepada A yang ada pada suku kata pertama. Walaupun H yang kita tengah bincangkan ni adalah pada suku kata yang kedua. Okay, tapi kaedah ni adalah untuk suku kata yang pertama. Okay, itu. Kena fahamkan macam itu. InsyaAllah akan lebih mudah faham. Dia kena faham kaedah dulu, baru kita cuba tuliskan dalam tulisan jawi. Baik, kita pergi yang pertama lah tadi. Okay, yang pergi pada contoh yang pertama. Okay, kita cuba ejakan dia dalam ejaan jawi. Okay, kita mulakan. H, tulis dulu H. Okay, ikut kaedah, perlu dia apa? Dibuang. Okay, jadi kita tak perlu tuliskan alif. Terus masuk pada suku kata yang kedua. Masuk, ri. Ri. Okay. Setelah tu masuk pada suku kata yang ketiga. Mau. Okay.
Nak cek balik, boleh. Tulis je balik. Underline, gariskan balik suku kata yang terdapat pada tulisan ni. Harimau. Okay, ikut kaedah. Kaedah kata buang. Okay, jadi sebab tu kita tak ada alif. Okay, seterusnya. Hari. Okay, ini sebab dia ada dua suku kata, sebab tu kaedahnya perlu dikekalkan alif. Jadi sama juga. Tulis ha dulu. Lepas tu ikut kaedah. Okay, perlu dikekalkan alif. Jadi tulis alif. Kemudian masuk pada suku kata yang kedua. Ri. Okay. Ri. Kaedah kata kekalkan vokal. Jadi sebab tu wujudnya alif di sini. Okay. Baik. Pergi kepada contoh yang ketiga. Okay, iaitu tentang bahagian B untuk kaedah ke-7. Okay, A je dulu. Tulis dulu ba. Okay, lepas tu kita lihat kaedah. Dia kata buang huruf vokal yang ada pada suku kata pertama. Okay, jadi maksudnya kita dah tak perlu tulis lah alif yang ada pada selepas ba tu. Jadi terus masuk pada suku kata kedua. Ha, kan? Jadi ha alif. Ha, ru. Okay. Kira balik suku kata. Satu, ba, ha, ru. Okay, kaedah kata buang. Okay, buang pada suku kata pertama. Sebab tu selepas ba kita tak letakkan alif. Okay, boleh? Baik. Nanti boleh buat latihan sendiri untuk contoh-contoh yang lain supaya lebih mudah faham. Okey. Kita teruskan pada kaedah yang ke-8. Okey, ini yang tadi saya katakan, okey, tentang penggunaan huruf kaf ataupun qaf. Okey, jadi bila kita cerita tentang kaf ataupun qaf, kita akan faham, okey, maksudnya kita akan fokuskan kepada huruf K sahaja. Okay, huruf K je yang ada menggunakan kaf ataupun qaf. Okay, jadi tengok situasi pertama. Okay, huruf K yang berada pada permulaan huruf setiap suku kata. Okay, setiap suku kata ya, bukan setiap perkataan. Ini nak kena fahamkan. Okay, permulaan huruf setiap suku kata, kaedahnya adalah menggunakan huruf kaf. Okay, contohnya tengok di sini. Kambing. Ada dua suku kata kan? Okay, jadi tengok. Kam yang pertama ni menggunakan huruf kaf. Okay, tak apa, teruskan dulu. Tetapi pada situasi kedua, huruf K yang berada pada akhir huruf setiap suku kata. Okay. Okay, tadi permulaan kan? Yang ini akhir. Jadi kita kena gunakan qaf. Kaedahnya adalah menggunakan qaf. Contoh, paksa. Okay, dua suku kata. Paksa. Jadi, K yang ada di situ, kita tukarkan kepada qaf. Baik, saya keluarkan contoh dulu. Kambing, paksa. Okay, macam biasa, asingkan suku kata. Kemudian, keluarkan kaedah. Untuk yang pertama tadi, gunakan huruf kaf kan? Huruf kaf, tapi bila ni? Bila kita nak gunakan huruf kaf? Kalau huruf K ada pada permulaan suku kata. Okay. Untuk paksa, okay, situasi kedua kita gunakan
huruf Qaf apabila huruf K ada pada akhir suku kata. Okay, bukan akhir perkataan Okay, apa beza dia ni? Okay, nanti saya terangkan. Baik, kita lihat di sini. Bila dia kata pada awal suku kata, okay, maksudnya kita fokuskan kepada suku kata sahaja. Ini kita dah tak payah tengok. Okay, maksudnya come tu adalah satu suku kata. Okay, jadi huruf K dia berada pada permulaan suku kata. Okay, tetapi kalau untuk contoh yang kedua, okay, kita tengok juga dia ada pada suku kata pertama. Okay, tapi Hindi adalah akhir suku kata. Jadi kita tengok di sini. K ni berada pada akhir suku kata. Okay, nampak beza? Ini dengan ini. Okay, beza kan? Yang ini duduk di depan, yang ini duduk di belakang suku kata. Jadi sebab tu penggunaan huruf jawinya berbeza. Okay, sekarang kita ezakan. Kambing. Okay, kita gunakan huruf kaf. Terus kita letakkan kaf dulu. Okay, masuk kepada mim. Okay, habis dah suku kata pertama. Masuk suku kata kedua. Bing. Okay, boleh? Jadi ada dua suku kata. Bing. Okay, kita dah gunakan kaf. Okay, selesai. Contoh yang kedua. Tuliskan dulu pa. Okay, kemudian ikut kaedah. Menggunakan huruf qaf kan untuk gantikan K. Jadi kita tuliskan qaf. Terus masuk kepada suku kata yang kedua. Sa. Okay, jadi dah ada dua suku kata sama. Pak, sa. Kita dah gunakan huruf qaf. Okay, jadi nampak perbezaan? Yang ini menggunakan huruf kaf, yang ini menggunakan huruf qaf. Okay, sebab situasinya berbeza. Okey, kita teruskan. Okey, masih belum habis lagi. Masih ada situasi ketiga dan situasi keempat. Okay, tetapi insya-Allah ni akan lebih mudah faham. Baik. Situasi ketiga, huruf K yang berada pada awal atau akhir suku kata. Okey, yang ini dia tak kira lah sama ada awal atau akhir. Okay, tetapi perkataan tu adalah perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Okay, perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Contoh, saya ambil yang mudah, objektif. Okay, objektif. Jadi kaedahnya adalah kita perlu gunakan huruf kaf. Okay, tadi kan kita belajar kalau ia adalah akhir suku kata, kita perlu gunakan huruf qaf. Betul? Okay, jadi kita tengok di sini, objek. Jack ni kan satu suku kata. Okay, sebentar. Okay, kita tengok. Jack. Okay, satu suku kata. Okay, tapi dia gunakan huruf K. Dia tak gunakan huruf qaf yang seperti yang kita dah belajar tadi. Kita tak gunakan huruf qaf. Salah. Okay, jadi sebab ikut kaedah dia kata gunakan huruf kaf walaupun dia berada pada akhir suku kata. Okay, sebab dia berasal daripada bahasa Inggeris. Okay, boleh? Itu sahaja. Itu je yang perlu difahamkan. Walaupun tadi kita belajar kalau akhir suku kata, kalau huruf K berada pada akhir suku kata, kena tukar kepada huruf qaf. Okay, tetapi ini berlainan sebab situasinya ia adalah perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Jadi kita perlu gunakan semua huruf K itu adalah huruf kaf. Okey, selesai. Okay, jadi masuk pada situasi yang terakhir, situasi keempat untuk kaedah ke-8. Huruf K yang berada di akhir perkataan yang berasal daripada bahasa Arab. Okay, tadi bahasa Inggeris, sekarang bahasa Arab. Okay,
maka hendaklah dikekalkan ejaan asal. Maksudnya sama ada dia huruf kaf, okey, ataupun dia huruf qaf, tak kira. Okey, kita kena tahu apa ejaan asal bahasa Arab bagi perkataan tersebut. Okey, macam mana nak tahu? Kena banyak baca. Itu saja. Jadi contoh kita tengok di sini, um, munafik munafik. Jadi kita tak perlu ejakan satu-satu walaupun dia ada 3 suku kata kan. Munafik. Dia ada 3 suku kata. Tapi kita tak perlu ikut kepada kaedah yang begitu sebab dia dah terkeluar kaedah sebab menggunakan perkataan yang berasal daripada bahasa Arab. Jadi kita pun tak perlu ejakan macam ginilah. Munafik. Kita tak perlu ejakan satu-satu. Sebaliknya, kita ikut pada ejaan asal. Okay, sama juga imsak walaupun K ni berada pada akhir suku kata sak, kan? Akhir suku kata sak, kita tak gunakan huruf qaf. Okay, sebab ejaan asal bagi imsak adalah dengan menggunakan huruf kaf. Boleh? Okay. Jadi yang untuk bahasa Arab ni kena banyak bacalah. Jadi kita apabila kita banyak jumpa perkataan bahasa Arab, insya-Allah kita akan tahu macam mana nak eja. Okay. Seterusnya, kaedah yang ke-9. Kaedah ke-9 tentang penggunaan huruf ta marbutah, okay, ataupun ta simpul, okay, dengan penggunaan huruf ta maftuhah, ta yang terbuka. Okay, maksudnya tengok kepada bentuk tulisan huruf ta tersebut. Okay, jadi yang ini mudah. Okay, yang ini mudah kerana dia bergantung kepada dua situasi sahaja. Sama ada ia adalah perkataan bahasa Melayu ataupun ia adalah perkataan bahasa Arab. Okay, jadi kalau perkataan bahasa Melayu, kaedahnya adalah kita gunakan huruf ta. Okay, tapi kalau bahasa Arab, kita gunakan huruf ta marbutah. Okay, maaf, yang pertama tadi ta maftuhah, ta yang terbuka. Huruf ta untuk bahasa Arab adalah ta marbutah. Contoh, kita tengok surat. Okay, suku kata yang terakhir untuk surat, kan, hujung perkataan adalah huruf T. Okay, jadi tulisan jawinya kita gunakan ta maftuhah. Okay, sebaliknya kalau kita eja untuk solat, okay, walaupun kita sebut solat, tapi ejaan Arabnya perlu digunakan ta marbutah. Itu bezanya sebab dia berbeza bahasa. Okay, walaupun kalau ikut ejaan Rumi sama, kan, akhirnya adalah T. Okay, tapi untuk bahasa Arabnya ejaan Jawi berbeza. Okay, ada yang menggunakan ta maftuhah, okay, ada yang menggunakan ta marbutah. Ikut kepada bahasa. Nak kena fahamkanlah. Okay. Baik, kita pergi kepada kaedah yang terakhir. Okay, kaedah yang terakhir ada dua situasi lah sebab kita tengok di sini ada bahagian A dan juga nanti pada slide seterusnya ada bahagian B. Baik. Untuk bahagian A adalah imbuhan yang berbunyi an. Okay, di sini kita bezakan mengikut kepada huruf akhir yang ada pada perkataan tersebut. Okay, contoh kita tengok yang pertama. Jika perkataan asal berakhir dengan huruf U. Okay, ni huruf-huruf yang berbeza lah. Huruf U, maka kaedahnya imbuhan perlu tulis dengan huruf alif dan nun. Okay, yang kedua, jika perkataan asal berakhir dengan huruf A. Okay, jadi kaedahnya adalah menggunakan hamzah dan nun. Okay, tadi alif nun, sekarang hamzah nun. Okay, tetapi yang ketiga, jika perkataan asal berakhir dengan huruf selain daripada huruf U dan A,
Okey. Jadi kaedahnya perlu ditambahkan dengan huruf nun sahaja. Okey, saya terus masuk pada contoh. Okey, kita tak perlu bincang panjang-panjang. Nanti agak keliru kan? Okey. Saya ambil contoh setiap satu Jadi kita ada bantuan, gandaan. Okey, sambil-sambil tu boleh sama-sama tulislah di kertas. Jadi lebih mudah faham. Bahagian. Okey, macam biasa tadi saya saya ajarkan keluarkan dulu suku kata ban, tu, an. Okey, ada 3. Yang ini gan, da, an. Okey, ikut pada sebutan yang kita sebutlah. Bahagian. Ini ada 4 suku kata. Jadi dengan kita tahu suku kata ni, ia akan membantu kita untuk mengeja dengan tepat. Okey, baik. Sekarang setelah kita asingkan suku kata, kita keluarkan kaedah. Okey, kaedah pertama, kalau berakhir dengan huruf U, okey, kita tengok berakhir dengan huruf U, maka kaedahnya imbuhan perlu ditulis dengan huruf alif dan nun. Okey. Untuk perkataan yang berakhir dengan huruf A, imbuhannya perlu ditulis dengan huruf hamzah dan nun. Okey, tetapi kalau perkataan yang berakhir selain daripada U ataupun A, contoh untuk contoh yang diberikan ni adalah ia berakhir dengan huruf I. Jadi kaedahnya perkataan imbuhan itu perlu ditulis dengan huruf nun sahaja. Sekarang kita dah ada suku kata, kita dah ada kaedah. Jadi apa kita perlu buat? Kita ejalah dalam bahasa, dalam tulisan Jawi. Jadi macam biasa, ikut pada suku kata. Kita selesaikan dulu satu-satu. Ban, tu. Ini untuk imbuhan, lebih mudah untuk kita selesaikan dulu kata dasar. Kita carikan dulu kata dasar. Jadi kata dasar untuk bantuan adalah bantu. Kata dasar untuk gandaan adalah ganda. Betul? Sebab imbuhannya adalah yang hujung ni. Kan? Imbuhan adalah yang hujung. Jadi kalau bahagian, kata dasar adalah bahagi. Jadi bila kita dah asingkan dua kelompok ni, lebih mudah untuk kita mengejek sebenarnya. Jadi kita dah berbalik pada contoh tadi. Kita dah ejakan kata dasar bantu. Kemudian kita terus masukkan imbuhan. Kita ikut kaedah alif dan nun. Jadi kita tambah sahaja alif, nun. Maka jadilah dia bantuan. Mudah kan? Okey. Kita buat pada yang kedua pula. Tulis dulu kata dasar. Ganda. Okey, dah selesai kata dasar. Kita masuk pada imbuhan. Hamzah dan nun. Kita pun tuliskan hamzah dan nun. Jadi gandaan. Boleh? Okey, yang terakhir. Tulis dulu kata dasar bahagi kan? Okey. Bahagi.
Macam tadi kita dah belajar kan, kenapa saya tak letakkan ba alif? Kerana kerana apa? Itu yang tadi pada kaedah yang menceritakan tentang ha yang kedua. Jadi yang pertama ni kita tak perlu letakkan alif. Kita tak perlu letakkan huruf vokal. Jadi kita selesaikan bahagi. Okey. Kita tulis dulu lah, tak apa. Okey, bahagi kan? Bahagi, kemudian tambahkan imbuhan. Tambahkan nun. Okey, tapi untuk tulisan yang lebih, kalau kita dah tahu tulis Arab, kita tulislah balik kan. Ya dengan nun ni sepatutnya bersambung. Jadi bahagian. Bahagian. Okey? Boleh? Jadi kita perlu masukkan je lah macam gini. Kita dah eja kata dasar, terus kita masukkan imbuhannya. Begitu sahaja. Sebab tu saya kata perlu asingkan dulu suku kata. Lepas tu tuliskan kaedah. Kemudian untuk imbuhan, kelompokkan dulu. Okay? Kumpulkan dulu, letakkan mana kata dasar, mana imbuhan. Lepas tu gabungkan begini, seperti yang saya tunjuk ni. Okay, maka selesai. Okay, dah boleh faham. Alhamdulillah. Baik. Kita sambung pada bahagian B. Okay, ini tadi imbuhan yang berbunyi an, kan? Bahagian, gandaan. Tetapi untuk bahagian B adalah imbuhan yang berbunyi i. Okay? Jadi, ada dua situasi. Yang pertama, jika perkataan asal berakhir dengan huruf U ataupun A, yang ini dia sekalikan. Dia sama-sama dekat dalam satu situasi. Jadi perkataan imbuhan perlu ditulis dengan huruf hamzah dan ya. Okay, tetapi jika perkataan asal berakhir dengan huruf selain daripada huruf U ataupun A, okay, jadi imbuhannya perlu ditulis dengan huruf ya. Okay, lagi sekali saya masuk kepada contoh. Okay, bila kita buat contoh ni, cepat sikit untuk kita faham lah. Selalunya begitu. Jadi sebab tu saya sangat-sangat galakkan anda semua untuk bila dah belajar sambil-sambil dengar, okay, sambil-sambil dengar pelajaran kali ni, kena ada kertas di depan. Jadi boleh sama-sama buat latihan. Okay, saya keluarkan dulu contoh. Lalui, lupai, sakiti. Okey. Macam biasa, kita ikut step kita yang sama-sama kita dah buat tadi. Keluarkan dulu suku kata. La, lu, i. 3 suku kata. Betul? Kaedahnya apa tadi? Tambahkan alif, hamzah dan ya. Okey. Seterusnya, lu, pa, i. Kaedahnya sama juga, hamzah dan ya. Okey, ni sama Okey, yang terakhir. Ini pada situasi yang kedua tadi. Sakiti. Kaedahnya ditambah dengan huruf ya sahaja. Okey. Kita dah asingkan suku kata, kita dah keluarkan kaedah. Sekarang kita kenal pasti mana satu kata dasar, mana satu imbuhan. Okay, jadi di sini lalu adalah kata dasar, kemudian i ni adalah imbuhan. Sama juga bawah ni lupa kata dasar,
I adalah imbuhan. Sakit adalah kata dasar, I adalah imbuhan. Okey, jadi kita lihat di sini yang pertama, kata dasar berakhir dengan huruf U. Okey, yang kedua kata dasar berakhir dengan huruf A. Okey, tapi kedua-dua ni ada kedua-duanya menggunakan kaedah yang sama. Okey, kita eja. Kita cuba eja. Tulis dulu kata dasar la. Okey. Okey, maaf La. Lu. Okey. Lalu. Kemudian ikut kaedah. Tambah hamzah dan ya. Okey, boleh? Jadi lalu i. Okey, seterusnya lupai. Sama juga, tulis dulu kata dasar. Lu. Pa. Masukkan imbuhan. I. Selesai. Okey, dah boleh dah mengeja. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada situasi yang kedua. Okey, kalau untuk perkataan yang berakhir selain daripada U ataupun A, okey, macam di sini kita ada huruf T. Okey, jadi apa kaedahnya adalah menggunakan huruf ya untuk imbuhan I. Okey, kita tuliskan lagi sekali. Pergi kepada kata dasar dulu. Sa. Ki. Okey, sakit. Kemudian kita tambah dengan imbuhan ya. Okey, disebabkan ta dengan ya boleh bersambung, jadi kita tuliskan betul-betul lah. Okey, sakiti. Okey, maka selesailah kita dengan imbuhan yang berbunyi i. Baik. Okey. Seterusnya dah masuk kepada latihan. Okey, jadi ini bermaksud kita telah selesai 5 kaedah terakhir untuk minggu yang keempat. Okey. Jadi maksudnya minggu pertama maksudnya minggu yang lalu kita dah belajar berkenaan dengan huruf-huruf vokal. Okay, tetapi untuk 5 kaedah yang terakhir ni kita lebih kepada penggunaan huruf-huruf tertentu dan juga penggunaan huruf imbuhan. Okay, jadi boleh ulang kaji dulu. Kemudian untuk latihan ni, okay, saya dah berikan ada 2 slide. Yang pertama, saya nak minta anda semua cari perkataan ejaan Jawi untuk setiap perkataan Rumi ini. Okay, kalau boleh kenal pasti sekali kaedah apa yang digunakan untuk tulisan Jawi. Okay, untuk slide seterusnya. Okay, ini saya dah berikan tulisan Jawi. Jadi maksudnya saya perlukan anda keluarkan tulisan Rumi untuk setiap perkataan ni. Okay, samalah kalau boleh kenal pastikan kaedah apa yang digunakan lebih baik. Kemudian kita akan bincangkan sama-sama insya-Allah pada sesi soal jawab yang akan datang. Okay, tak apa. Kalau tak tahu, buat dulu mana yang tahu. Okay, kemudian kita akan bincangkan sama-sama nanti. Kita akan bincangkan ejaan yang tepat dan juga
kaedah apa yang digunakan agar lebih mudah faham. Okey, jadi bila secara tak langsung bila kita buat latihan ni, kita akan dapat ulang kaji ke semua 10 kaedah yang kita dah belajar selama 2 minggu ini. Okey. Jadi saya rasa itu sahaja untuk kali ini. Okey, semoga apa yang telah saya kongsikan bermanfaat buat kita semua. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada sesi soal jawab yang akan datang. InsyaAllah. Jangan lupa untuk buat latihan ni ya. Buat sama-sama dan cuba fahamkan. Kalau nak bincang sama-sama classmate pun boleh. Lagi baik begitulah, sebabnya kalau berbincang ramai-ramai insya-Allah lebih mudah faham. Okey, saya rasa itu saja untuk kali ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.